Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan ciri-ciri sahsiah guru dengan sahsiah Rasulullah dan Imam Al-Ghazali. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada dua orang, iaitu Nur Syamimi binti Sepian dan juga Nur Hafizah binti Muhammad Fauzi. Okeylah, yang pertama, dalam pembentangan ini kami tekankan kepada 5 perkara, iaitu yang pertama berkaitan dengan definisi berpandangan jauh, yang kedua kisah Rasulullah berpandangan jauh, yang ketiga berkaitan ciri-ciri sahsiah guru dengan sahsiah Rasulullah, yang keempat biografi Imam Al-Ghazali, dan yang kelima adalah berkaitan ciri-ciri sahsiah guru dengan sahsiah Imam Al-Ghazali. Baiklah, apa itu definisi berpandangan jauh? Okey, berdasarkan Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pada tahun 2005, maksud berpandangan jauh ini ialah kebolehan untuk menjangka dari segi keperluan, masalah, perkembangan yang akan datang ataupun timbul. Dengan memiliki kebolehan tersebut, iaitu memiliki sifat berpandangan jauh ini, seseorang individu itu dapat membuat perancangan yang rapi untuk jangka waktu yang panjang. Baiklah, seterusnya mari kita lihat bagaimana kisah Rasulullah berpandangan jauh dalam kehidupannya. Okey, ini dapat kita lihat apabila Nabi Muhammad menerima syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian Hudaibiyah. Baginda bersetuju untuk menghantar semula orang-orang Mekah berhijrah tanpa kebenaran wali mereka. Dan tindakan ini merupakan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey, berdasarkan kisah ini, kita dapat lihat bahawa Nabi Baginda merupakan seorang yang berpandangan jauh dalam menyampaikan dakwah. Seterusnya, kita dapat perhatikan bagaimana sikap ataupun sifat Rasulullah dari segi berpandangan jauh ini dapat kita kaitkan dengan sahsiah guru. Okey, di sini saya berikan 3 sahsiah guru yang boleh dikaitkan dengan sifat berpandangan jauh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah guru yang berpandangan progresif, yang kedua adalah guru yang bertanggungjawab, dan yang ketiga adalah guru yang prihatin terhadap kebajikan murid. Pertama adalah guru yang berpandangan progresif. Okey, progresif ini dalam Kamus Pelajar edisi kedua bermaksud sentiasa bergerak maju dan bertujuan untuk mencapai kemajuan. Ini selaras dengan matlamat Wawasan 2020 yang mana dihuraikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana untuk mewujudkan masyarakat saintifik yang progresif. Jadi seorang guru itu mestilah bergerak maju dan bersistem, atau dengan kata lain, seorang guru itu perlu berkembang mengikut peredaran zaman yang kini dan memberi penekanan kepada sains dan teknologi. Seperti yang kita tahu, dunia tanpa sempadan ini telah menyebabkan guru-guru ini terpaksa bersifat progresif, terutamanya dalam mendidik pelajar-pelajar di sekolah. Contohnya, kalau kita lihat pada zaman dahulu, para pelajar ini hanya mengharapkan bimbingan daripada guru dalam pelajaran. Tetapi dengan kemajuan teknologi masa kini, murid-murid ini boleh belajar walaupun tidak ada guru untuk memantau. Dan guru juga mudah untuk mencari maklumat dengan menggunakan teknologi. Sebaliknya, jika guru itu tidak progresif selaras dengan kemajuan negara, sudah pasti guru tersebut akan ketinggalan dalam bidang perguruan itu sendiri. Jadi seorang guru ini perlu berpandangan progresif supaya tidak ketinggalan, terutamanya dari segi profesion keguruan. Dan ini bermakna guru perlu berusaha untuk berfikiran maju dan berani mencipta satu inovasi dalam pendidikan. Seterusnya, sifat bertanggungjawab. Bagaimana sifat bertanggungjawab itu terhadap guru, yang mana guru ini sendiri bertanggungjawab untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana kecerdasan intelek ini semata-mata tidak menjamin kebahagiaan hidup seseorang, malah dengan kecerdasan intelektual ini hanya diberi penumpuan dan tidak mampu untuk melahirkan insan yang seimbang dan yang mana merangkumi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa gurulah yang banyak berperanan untuk membentuk perkembangan murid ini secara menyeluruh. Dan bukan sahaja perkembangan murid perlu dititik beratkan, sebaliknya guru itu sendiri perlu bertanggungjawab dan mempunyai kesemua aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek.
Bagaimana sifat berpandangan jauh Rasulullah ini dapat kita terapkan dalam sasiah guru yang prihatin. Yang mana guru itu perlu mengambil berat dan prihatin terhadap keperluan murid-muridnya. Dan ini secara tidak langsung akan membantu menjalinkan hubungan yang baik dengan murid-murid. Dan sikap guru ini juga akan menjadi contoh yang baik kepada murid-murid dan menjadi seorang yang prihatin terhadap orang di sekitarnya. Jadi selain itu juga guru ini dalam keprihatinannya perlu menunjukkan keikhlasan yang mana untuk elakkan sikap daripada berat sebelah ataupun pilih kasih dan hanya memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok murid tertentu sahaja. Jadi kita sebagai guru hendaklah memberi perhatian ataupun kasih sayang yang sama rata kepada semua murid. Jadi murid-murid dapat tahu sama ada seorang guru itu dah mengambil berat ataupun prihatin secara paksa atau sukarela. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahawa sifat berpandangan jauh Rasulullah itu perlu diamalkan dalam sasiah guru pendidikan Islam pada masa kini. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Syamimi atas pembentangan yang begitu hebat sekali. InsyaAllah saya Nur Hafizah binti Muhammad Fauzi akan menyambung pembentangan pada hari ini. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan sedikit biografi berkenaan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu adalah di antara tokoh pemikir Islam yang ulung dan telah mendapatkan gelaran di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Beliau bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin sahaja, bahkan beliau juga terkenal di kalangan orang yang bukan beragama Islam. Ilmunya sangatlah luas. Pengalamannya dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf dan pembentukan rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulan beliau. Sementara kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis telah diakui kehebatan dan keagungannya oleh kawan dan juga musuh. Nama beliau ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tosi. Beliau dilahirkan di kampung Ghazalah di kawasan Tos, iaitu sebuah kota yang ada di utara Iran. Beliau dilahirkan dari kalangan keluarga yang miskin, akan tetapi sangat kuat beragama. Oleh kerana orang tuanya meninggal dunia ketika Imam Ghazali masih kecil, maka kesusahan dan getir pahit yang beliau alami di dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil sangat banyak memberi makna kepada kehidupan beliau di masa tua. Pada mulanya, Imam Ghazali radhiyallahu anhu belajar di kampungnya dengan seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Ar-Razaqani. Kemudian, beliau melanjutkan perjalanan ke Jurjan dan berguru kepada Syekh Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah itu, beliau melanjutkan pelajarannya ke Naisabur dan memberi penumpuan mengambil pelajaran daripada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Oleh kerana kesungguhan dan kepandaiannya, maka gurunya iaitu Imam Al-Haramain telah menggelarkannya sebagai Bahrun Mughdib. Artinya, lautan yang tidak bertepi. Selanjutnya, terdapat perkaitan antara sahsiah guru pendidikan Islam pada masa kini yang profesional dengan sahsiah Imam Al-Ghazali. Yang pertama, meningkatkan kualiti diri. Baiklah, kita semua sedia maklum, menjadi seorang guru yang baik bukan hanya memadai dengan mendalami selok-belok agama sahaja. Apa yang lebih penting ialah mempunyai kelayakan akademik di samping mendalami asas dan budaya Islam. Apa yang ingin ditekankan di sini adalah guru harus mempunyai nilai moral yang baik sebagai contoh teladan dalam mendidik anak-anak muridnya. Seharusnya perlu ada kesesuaian di antara kata-kata guru dengan perilakunya yang sebenar. Seperti mana yang sering diungkitkan oleh murid-murid tentang larangan merokok di kalangan pelajar tetapi tidak begitu dipraktikkan oleh sebahagian guru-guru. Oleh itu, guru haruslah memahami proses perkembangan remaja masa kini yang mudah terikut-ikut kepada unsur-unsur negatif tetapi sukar untuk menerima teguran yang membina.
Imam Al-Ghazali amat menekankan agar akhlak seseorang pendidik sesuai dengan ajaran dan pengetahuan yang diajar kepada para pelajarnya. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau membandingkan perumpamaan guru dengan muridnya seperti mana tongkat dengan bayang-bayang. Di mana bagaimana kita boleh mendapatkan bayang-bayang yang lurus jika tongkat tersebut sememangnya telah bengkok. Pendidik dalam sesebuah kelompok masyarakat, terutama dalam bilangan keagamaan, perlulah memperbetulkan segala tindak tanduknya, fikirannya dan setiap patah perkataannya. Ini memandangkan setiap tingkah laku adalah pengajaran yang lebih tepat dari mengajar dengan lidah sahaja. Setiap insan yang dapat mendidik dirinya sendiri adalah lebih baik dan berhak untuk dihormati. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 44 yang bermaksud, apakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik padahal kamu melupakan diri kamu sendiri? Penjelasan ini adalah berkaitan dengan pendapat Imam Al-Ghazali berkaitan profesion perguruan. Sebagaimana menurut beliau lagi, setiap profesion individu merupakan satu ibadah. Sehubungan dengan itu, Imam Al-Ghazali berpendapat untuk mencapai matlamat pendidikan yang murni dan bersesuaian dengan kehendak masyarakat pada masa kini dengan agamanya, mestilah memenuhi syarat-syarat kepribadian yang baik, iaitu zuhud, benar, amanah, ikhlas, sabar, penyayang dan pemaaf. Baiklah, yang kedua, berdisiplin. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali amat menekankan disiplin penyediaan bahan pengajaran dan sikap guru terhadap pengamalan ilmunya. Sebagai contoh, setiap guru di sekolah, terutama guru pendidikan Islam yang profesional, seharusnya berdisiplin dalam menyediakan rancangan pengajaran harian agar segala objektif yang digariskan dapat dicapai dalam setiap proses PDP. Bukan itu sahaja, pelbagai lagi disiplin yang perlu ditekankan oleh setiap guru, seperti disiplin masa, disiplin dalam berpakaian dan disiplin dalam mengajar. Hal ini demikian kerana setiap guru menjadi suri teladan yang paling dekat kepada murid-murid. Dalam pada itu, elemen-elemen lain yang menunjukkan pengintegrasian ilmu pengetahuan melalui daya tarikan dan sikap toleransi kepada pelajar hendaklah dititik beratkan dari semasa ke semasa. Pendidik perlulah menyediakan kemudahan dan kesempatan kepada pelajar untuk memahami aspek-aspek pelajaran yang akan disampaikan. Baiklah, sahsiah yang ketiga adalah amanah. Guru dianggap sebagai pemegang amanah yang berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendidik pelajarnya untuk menjadi seorang yang berguna di dunia dan di hari kemudian nanti. Di antara bidang tugasnya ialah melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan di sekolah dengan sempurna. Mereka juga perlu membantu melicinkan pentadbiran sekolah serta memastikan disiplin sentiasa dipatuhi. Guru adalah wakil atau pengganti Rasulullah SAW sebagai mewarisi ajarannya dan menyebarkan kepada manusia sejagat. Oleh itu, perlakuan dan kepribadian pendidik haruslah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sememangnya seorang pendidik mempunyai sifat uswatun hasanah, iaitu menjadi ikutan, maka sewajarnya mereka menyebarkan ajaran dan merealisasikannya. Di samping dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, warga pendidik dapat terus menanamkan ilmu pengetahuan kepada anak murid-muridnya. Sebagai kesimpulan, ingin saya sampaikan bicara oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Dibicarakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sahsiah terpuji adalah salah satu komposisi utama dalam pembangunan diri umat Islam. Terpancarlah daripada personalitinya ciri-ciri ketelusan, gemar melaksanakan amalan yang baik dan kasih mengasihi terhadap orang lain. Dia tidak berbohong, jujur, tabah, tidak memungkiri janji dan memelihara penghormatan diri.
terpancarlah dalam perhubungan mereka dengan sesama mereka dengan sifat tawaduk, tidak bakhil, tegas, tidak melakukan kemungkaran dan sanggup berkorban. Dia sentiasa bersedia menghulurkan bantuan dengan bila-bila masa. Penampilan luarannya kemas, bersih dan sentiasa bersederhana dalam setiap perkara. Dia tidak berdendam dengan orang lain, selalu menyampaikan nasihat, tidak bertindak sendirian dan tidak melukai akan perbuatan atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mampu mengawal nafsunya, cita-citanya ialah istiqamah melaksanakan amal kebaikan walaupun sedikit ataupun banyak, tidak mementingkan diri sendiri serta sentiasa menjaga hubungan atau melakukan kebaikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang prejudis. Sekian itu sahaja daripada saya, juga daripada Nur Syamimi binti Sepian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.